Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada dan rakan-rakan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Rifan Dalila dan rakan sekumpulan saya akan membincangkan secara ringkas tentang sistem pendidikan menengah di United Kingdom. Key Stage 3 atau peringkat utama 3 yang bermula pada usia sekitar 11 tahun, iaitu tempoh 3 tahun di mana pelajar diperkenalkan dengan kurikulum yang melibatkan mata pelajaran teras seperti matematik, bahasa Inggeris dan sains. Pelajar juga terlibat dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi dan bahasa asing. Dalam tempoh ini, mereka bukan sahaja membina asas pengetahuan tetapi juga membangunkan kemahiran sosial dan kreativiti melalui aktiviti kurikulum. Seterusnya, Key Stage 4 ataupun peringkat utama 4 iaitu pemilihan mata pelajaran mengikut minat dan kerjaya. Peringkat ini bermula pada usia sekitar 14 tahun dan berlangsung selama 2 tahun. Pada peringkat ini, pelajar mempunyai kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi kerjaya mereka. Mata pelajaran teras seperti matematik dan bahasa Inggeris kekal sebagai fokus utama, manakala pelajar mendalami pengetahuan mereka dalam bidang tertentu. Dan seterusnya adalah penilaian dan persediaan masa depan. Penilaian pelajar melibatkan pelbagai bentuk penilaian, termasuklah peperiksaan untuk memastikan pemahaman dan perkembangan mereka. Matlamat sistem ini adalah untuk membina asas pengetahuan yang kukuh, membangunkan kemahiran yang relevan dan menyediakan pelajar untuk langkah seterusnya dalam pendidikan atau kerjaya mereka. Dengan memperkenalkan pelajar kepada kurikulum yang luas dan menyediakan fleksibiliti dalam pilihan subjek, sistem pendidikan menengah UK bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh dan menyediakan mereka untuk peranan aktif dalam masyarakat dan masa depan yang semakin kompleks. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian yang relevan dalam menggali lebih dalam tentang sistem pendidikan menengah di United Kingdom. Terdapat 5 objektif iaitu yang pertama, mengukur kejayaan sistem. Objektif pertama kajian adalah untuk mengukur tahap kejayaan sistem pendidikan menengah dalam mencapai matlamat pendidikan negara. Ini termasuk melihat dengan teliti pencapaian akademik pelajar dan kadar pengijazahan. Yang kedua adalah nilai keberkesanan kurikulum. Langkah kedua ialah menilai keberkesanan kurikulum di peringkat utama 3 dan peringkat utama 4. Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum merangkumi mata pelajaran yang berkaitan dan memenuhi keperluan perkembangan pelajar. Yang ketiga adalah analisis pemilihan subjek. Kajian akan menganalisis corak pemilihan subjek oleh pelajar di peringkat utama 4. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana sistem menyediakan fleksibiliti yang mencukupi dan membolehkan pembangunan mengikut minat dan matlamat kerjaya mereka. Yang keempat adalah kesan kebebasan memilih. Seterusnya kita akan mengkaji kesan kebebasan memilih mata pelajaran pada tahap utama 4 terhadap motivasi pelajar, pencapaian akademik dan kesediaan mereka untuk peringkat pendidikan atau pekerjaan seterusnya. Yang terakhir adalah penilaian dan pengukuran prestasi. Kajian akan menilai keberkesanan sistem penilaian dan pengukuran prestasi pelajar. Ini bertujuan untuk menilai kefahaman dan perkembangan pelajar secara holistik. Dengan memperincikan objektif kajian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kejayaan dan cabaran yang mungkin dihadapi oleh sistem pendidikan menengah di United Kingdom. Seterusnya adalah kaedah kajian. Sistem pendidikan menengah di United Kingdom UK melibatkan beberapa tahap dan kaedah kajian sistem ini boleh dibahagikan kepada beberapa aspek utama. Struktur pendidikan menengah iaitu pembahagian sistem pendidikan menengah di UK, termasuk sekolah-sekolah yang terletak di England, Southland, Wales dan Northern Ireland. Setiap bahagian mempunyai sistem pendidikan yang agak berbeza. Mengkaji sistem pendidikan menengah di United Kingdom memerlukan pendekatan yang teliti dan menyeluruh.
Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengkaji sistem pendidikan menengah di UK. Kajian literatur, iaitu bermula dengan membaca kajian literatur yang berkaitan dengan sistem pendidikan menengah di UK. Sumber-sumber termasuklah artikel akademik, buku dan laporan kerajaan yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan terkini. Analisis dasar data, peroleh dan analisis data statistik yang berkaitan dengan pencapaian pelajar, kadar kelulusan dan faktor-faktor lain yang boleh memberikan gambaran keseluruhan tentang prestasi sistem pendidikan. Temu bual dan fokus grup, temu bual dengan pelajar, guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan wakil daripada pihak berkepentingan lain. Focus group session boleh membantu memahami pandangan dan pengalaman pelbagai pihak dalam sistem pendidikan. Seterusnya adalah pemerhatian di tempat pendidikan. Lawati sekolah-sekolah dan institusi pendidikan menengah untuk menyaksikan secara langsung dinamik kelas, kegiatan kurikulum dan suasana pendidikan. Pemerhatian di tempat juga membolehkan pemahaman yang mendalam tentang cabaran dan pencapaian sistem. Analisis dasar-dasar pendidikan, kaji dasar-dasar pendidikan yang digunakan oleh kerajaan di England, Scotland, Wales dan Northern Ireland. Analisis perubahan dalam dasar pendidikan dapat memberikan gambaran tentang evolusi sistem pendidikan. Kajian perbandingan antarabangsa, bandingkan sistem pendidikan menengah di UK dengan negara-negara lain untuk mendapatkan perspektif perbandingan. Ini dapat memberikan wawasan tentang kelebihan dan kelemahan relatif sistem pendidikan di UK. Kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Seterusnya adalah kerangka teori kajian. Sistem pendidikan di United Kingdom UK, termasuklah di England, Scotland, Wales, Ireland Utara, mempunyai ciri yang berbeza. Berikut merupakan gambaran keseluruhan sistem pendidikan menengah di UK. Antaranya adalah peringkat utama. Pada peringkat ketiga, iaitu umur 11 hingga 14 tahun, pelajar biasanya mempelajari mata pelajaran teras seperti matematik, bahasa Inggeris dan juga sains, serta merta pelajaran lain seperti sejarah, geografi, bahasa asing dan seni. Pada peringkat keempat, iaitu antara umur 14 tahun sehinggalah 16 tahun, pelajar akan menduduki peperiksaan GCSE, iaitu General Certificate of Secondary Education, atau kelayakan yang serupa dalam pelbagai mata pelajaran. GCSE ialah peperiksaan akhir yang penting dan boleh mempengaruhi pilihan kerjaya pelajar. Seterusnya, pilihan pendidikan lanjutan. Selepas menyelesaikan tahap utama yang keempat, pelajar diberikan beberapa pilihan, sama ada untuk menyambung di sekolah menengah yang sama atau menyertai sekolah pendidikan kanak-kanak, iaitu tingkatan 6, untuk mengambil A-level atau kelayakan yang serupa. Terdapat juga pelajar yang memilih untuk mengambil laluan pendidikan teknikal atau latihan vocational selepas peringkat utama keempat. A-level, iaitu advanced level, ialah kelayakan lanjutan yang diambil di sekolah menengah ataupun kolej. Kebiasaannya pelajar memilih 3 atau 4 kursus untuk diambil dalam masa tempoh 2 tahun. Keputusan A-level sangat penting untuk kemasukan ke kolej atau universiti. Pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi secara amnya memerlukan grade tertentu dalam A-level. Selain itu, pendidikan tinggi selepas menamatkan pendidikan menengah atas, pelajar boleh meneruskan ke kolej atau universiti. Sistem USAC, iaitu University dan College Admission Service, digunakan untuk memohon kepada kebanyakan kursus di UK. Pendidikan tinggi di UK biasanya mengambil masa 3 tahun untuk ijazah sarjana muda, walaupun terdapat kursus yang lebih panjang seperti perubatan atau undang-undang. Akhir sekali, sistem pendidikan di Scotland dan Wales. Sekolah ia sistem pendidikan yang sedikit berbeza dengan Ireland. Terdapat peperiksaan lanjutan yang dipanggil Highers dan Advanced Highers.
Wales juga mempunyai beberapa perbezaan dalam kurikulum dan peperiksaan di peringkat sekolah menengah. Seterusnya adalah dapatan kajian sekolah menengah di United Kingdom dan Malaysia. Sistem pendidikan di United Kingdom dibahagikan kepada beberapa peringkat utama, iaitu peringkat pertama 5 hingga 7 tahun, peringkat yang kedua 7 hingga 11 tahun, peringkat yang ketiga 11 hingga 14 tahun, dan peringkat yang keempat 14 hingga 16 tahun. Pada peringkat pertama, kanak-kanak akan berada dalam prasekolah atau sekolah rendah, manakala ketika naik kepada peringkat yang kedua, mereka boleh digelar sebagai junior. Namun, sebelum mereka naik ke tahun seterusnya, pada tahun kedua, kanak-kanak akan mengambil ujian Scholastic Aptitude Test untuk ke peringkat kedua, di mana ujian ini adalah untuk mengukur kebolehan seseorang pelajar. Pada peringkat yang ketiga, yang merupakan tahun penting untuk sistem pembelajaran di sana, di mana pelajar akan meningkat masuk ke sekolah senior dari sekolah junior. Seterusnya, pada peringkat keempat, pelajar akan bersedia untuk GCSE, General Certificate of Secondary Education, di mana mereka akan mempelajari 9 hingga 12 subjek, dan antaranya adalah wajib untuk dipelajari seperti bahasa Inggeris, matematik, sejarah dan lain-lain. Subjek dan keputusan GCSE adalah penting untuk mereka melanjutkan pengajian ke A-level atau kemasukan ke universiti mereka. Manakala sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 4 bahagian di bawah kategori institusi pendidikan kerajaan, iaitu pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan selepas menengah. Bagi program pendidikan prasekolah akan bermula pada umur 4 hingga 6 tahun. Seterusnya, pendidikan sekolah rendah, di mana ia direncanakan selama 6 tahun dari 7 hingga 12 tahun. Terdapat 2 jenis sekolah, iaitu sekolah jenis kebangsaan dan sekolah kebangsaan. Selain itu, pendidikan yang terdiri daripada menengah rendah 13 hingga 15 tahun dan menengah atas 16 hingga 17 tahun. Pendidikan yang disediakan adalah sekolah akademik, teknik dan vokasional serta sekolah kebangsaan agama. Pada peringkat menengah rendah, pelajar boleh membuat keputusan untuk mengikuti aliran vokasional yang disediakan atau belajar pada aliran sekolah menengah. Untuk ke peringkat menengah atas, pelajar perlu menjawab peperiksaan PT3, namun ianya telah dimasukkan pada tahun 2022 yang lalu. Justeru, pada 17 tahun, iaitu tingkatan 5, pelajar wajib menjawab SPM, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia, untuk melanjutkan pembelajaran pada peringkat seterusnya seperti peringkat selepas menengah, iaitu STPM, SPAM dan sebagainya. Seterusnya adalah melanjutkan pelajaran pada pendidikan tinggi di universiti, kolej dan sebagainya. Pendidikan pelajar antarabangsa di United Kingdom, program IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, adalah bertujuan menyediakan pelajar antarabangsa untuk ke peringkat A-level atau IB. Dalam pada itu, pelajar antarabangsa perlu mengambil mata pelajaran sebanyak 5 hingga 7 subjek seperti matematik, sains, Inggeris dan sebagainya. Pada tahun akhir, pelajar perlu bersedia untuk mengambil peperiksaan dalam setiap subjek yang dipelajari untuk menuntut sijil IGCSE. Manakala pelajar antarabangsa di Malaysia perlulah memenuhi kelengkapan yang diperlukan oleh kementerian seperti pas permohonan melalui IPT yang dipilih. Hal ini demikian kerana untuk memudahkan urusan pelajar di Malaysia dan mengelakkan sebarang masalah berlaku. Pelajar antarabangsa juga dikendaki mengikut kursus pengajian berdasarkan tahap yang telah dinyatakan dalam kerangka kelayakan Malaysia untuk mendapatkan ijazah, diploma dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rumusan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang paling relevan dalam menganalisis sistem pendidikan kanak-kanak di United Kingdom. Ia merangkumi 5 aspek objektif, iaitu menilai kualiti sistem, menilai kualiti kurikulum, menganalisis bahan pelajaran, menilai tahap sokongan diberikan, menilai tahap sokongan untuk kanak-kanak dan menilai kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.
Kajian ini juga memfokuskan kepada struktur sistem pendidikan kanak-kanak di United Kingdom UK. Literatur, analisis data, sistem kumpulan, fokus dan peranan guru dan institusi pendidikan dalam melaksanakan sistem tersebut. Kajian ini juga mengkaji perubahan dalam sistem pendidikan di seluruh UK dan hubungan antara sistem pendidikan kanak-kanak di UK dan negara lain. Sistem pendidikan UK dan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu tahap 3 11 hingga 14 tahun, tahap 4 14 hingga 16 tahun dan tahap 5 iaitu 13 hingga 16 tahun. Tahap 3 memfokuskan kepada mata pelajaran seperti matematik, bahasa Inggeris, geometri dan sains. Manakala tahap yang keempat memfokuskan kepada pendidikan teknikal dan vocational. Tahap 1 dan 4 dibahagikan kepada sekolah, manakala tahap 5 dibahagikan kepada sekolah, kolej dan institusi kerajaan. Matlamatnya adalah untuk menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua mata pelajaran tanpa membahagikan sumber mereka. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.